Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri bin Zulkifli Amin, nombor metrik 048270. Hari ini saya akan terangkan satu hadis, hadis dalam bab larangan ketakpuasan hati ataupun marah dengan tindakan dan juga kata-kata. Hadis ni adalah hadis nombor 160. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi wasallam bari'a minas sadiqah wal halikah wasyaqah. So maksud dia daripada Abi Musa, sahabat Rasulullah yang mulia radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri daripada golongan salikah, halikah, wasyaqah. Mesti kita tanya, korang tanya, apa itu golongan salikah, apa golongan khalikah dengan syaqah? Kenapa pula Rasulullah berlepas diri daripada mereka ni kan? So kalau korang nak tahu, kita akan berpindah ke bahagian seterusnya, iaitu tahlil lafzi. So kalau korang yang tak tahu sebenarnya tahlil lafzi ni apa, so tahlil lafzi ni adalah perincian perkataan, perincian lafaz. So kalau dalam surah tu, dia dalam satu hadis tu, dia ada contoh perkataan as-salikah, al-halikah, asy-syaqah yang kita tak tahu. So dekat bahagian ni yang kita akan terangkan apa itu as-salikah, al-halikah, asy-syaqah. Dia akan terangkan lebih terperinci. Walaupun contoh kita ambil contoh hak air, dalam bab sini dia akan cerita apa itu air. Lebih spesifik, air mutlak ke, air najis ke, macam tu lah. Okay, so nombor satu, as-salikah. So as-salikah ni apa dia? As-salikah ni adalah mereka yang mengangkat suara ketika ditimpa musibah yang meratap. Okay, so sebab tu Rasulullah berlepas diri daripada mereka, sebab mereka ni adalah golongan yang macam tak terima kenyataan. Bila ada satu malapetaka, bila ada satu kematian, mereka mengangkat suara, mereka berteriak, mereka meraung di kubur. Okay, dan ini menunjukkan yang bukan satu akhlak yang diterima oleh Islam. Okay, so nombor dua, al-halikah. Al-halikah ni apa pula? Al-halikah ni adalah mereka yang membotakkan kepala, mencukur kepala, memotong rambut. Okay, mereka ni, kalau lelaki, so okay, kita boleh terima. Sebab lelaki, of course lah, kita ada style botak kan. Ada style yang mungkin tak diterima orang, tapi style tu adalah style yang diterima oleh syarak. Okay, sebab botak tak salah di sisi syarak. Tapi bagi perempuan ni yang masalah. Sebab perempuan, rambut dia pada orang adalah satu kemuliaan, satu aset. Tapi bila dia cukur, tu adalah satu bentuk penghinaan. Okay? Dan jelas sekali Islam larang benda ni, sebab ini adalah satu perkara yang berlebihan. Bagaimana seorang yang bijak, seorang yang waras boleh potong rambut dia, boleh botakkan rambut dia, sedangkan itu adalah satu kemuliaan bagi dia. Faham? So nombor tiga adalah asy-syaqah. Asy-syaqah ni pula, asy-syaqah ni adalah mereka yang mencabik-cabik baju. Okay, kalau korang yang tak tahu mencabik-cabik baju tu apa, mencabik-cabik baju ni adalah mereka yang mengkoyak-koyakkan baju. Okay, so kat sini of course lah, kalau sebab tu lah dilarang perempuan taklah dilarang, dia tak digalakkan perempuan untuk mengikut jenazah ke kubur. Sebab kadang-kadang hati perempuan ni adalah, sebab perempuan hati dia sensitif, so kadang-kadang mereka tak dapat kawal diri mereka. So di zaman jahiliah, mereka ni mencabik-cabik baju, koyak-koyakkan baju orang sampai nampak aurat. Okay, so salah lah bagi perempuan. Pertama, kita dah jelas bahawa salah untuk meraung macam tu. Okay, dan kedua, salah lagi bila dia membuka aurat dengan sengaja. Okay, kita tak boleh kata dia tak sengaja, sebab dia yang sengaja membuka aurat dia, dia koyakkan baju dia. Okay, of course tu salah. Okay, dan yang keempat, dakwah jahiliah. Okay, dakwah jahiliah ni apa pula? Adalah perkara urusan di zaman jahiliah lah. Okay, yang pertama iaitu an-nihayah, iaitu an-niyahah. Kalau korang tak tahu niyahah ni apa, niyahah ni adalah ratapan. Okay, diambil pada perkataan noh, iaitu menangis kan. Jadi ketiga-tiga perkara ni, as-salikah, al-halikah, asy-syaqah ni termasuk dalam perkara urusan jahiliah. So of course lah, Islam larang kita untuk tiru perangai jahiliah, sebab perangai jahiliah ni kebanyakan dia buruk. So kalau kita tiru yang buruk, of course Islam larang dan berkemungkinan dapat dosa. Kita terus ke bahagian seterusnya, iaitu makna ijmali. Okay, kalau korang yang tak tahu makna ijmali ni apa, makna ijmali ni adalah makna umum. Okay, makna umum maksud dia, kalau sebuah hadis tu dia ada ada satu matan. Okay, bila hadis tu satu matan tu, kita akan sebut secara umum.
Maknanya secara keseluruhan hadis apa yang ingin dikatakan. Kalau ikut yang perincian lafaz tadi, dia akan sebut satu-satu. So ini akan sebut sekali semua. Maksud dia, apa maksud dalam matan tu? Itu yang kita akan rungkai. Okey. So ditulis kat sini adalah kepada Allah sesuatu yang diambil dan kepada Allah sesuatu yang diberi. Dan padanya ada hikmah yang sempurna dan pengetahuan yang rasional. So barang siapa yang menolak atau menentang perkara ni, so dia seolah-olah menentang ketentuan Allah dan juga kudratnya, yang mana Allah lah yang sebenar-benar pemberi, yang penetap maslahah dan hikmah, juga asas keadilan dan juga kebenaran. So macam mana kita boleh tolak satu zat yang dialah yang menetapkan kebenaran? Kebenaran ni sebelum tercipta, dia yang cipta. So macam mana kita boleh tolak? Kalau kita nak kata yang Allah ni tak adil, kenapa dia ambil suami aku? Allah ni tak adil, kenapa dia ambil anak-anak aku? Tapi Allah yang cipta mereka. Sudah tentu Allah juga tahu apa yang terbaik selepas itu. Dan sebab itulah Rasulullah mengingatkan bahawa perkara ketidakpuasan hati dan marah terhadap ketentuan Allah ni, yang mana jalan mereka itu adalah jalan yang bercanggah dengan jalan mahmudah dan juga sunnah yang mansyudah. Okey, so ini telah menyimpang dari jalan yang sebenar. Dan mereka ini iaitu jalan mereka yang takut apabila ditimpa kemalangan, ditimpa ketakutan, dan mereka ini terikat dengan duniawi. Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq ada berkata, barang siapa yang hati tersangkut pada dunia, maka dia tersangkut pada 3 perkara. Yang pertama sekali adalah kesedihan yang berpanjangan. Kedua adalah impian yang tak menjadi kenyataan. Dan yang ketiga adalah angan-angan yang tak menjelma, yang tak pernah menjelma. So mereka yang terikat pada duniawi ini adalah mereka yang terlalu pegang kepada makhluk. Makhluk maksudnya Allah ambil makhluk, tapi kita terlalu bersedih untuk makhluk sehingga kita lupa yang Allah ada dan Allah juga yang kekal abadi. Kenapa kita nak bersedih melebihi apa yang disuruh yang disarankan oleh syarak, iaitu Allah sendiri. Okey. Dan mereka ini seolah-olah tidak mahu kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas maslahat, atas kesabaran mereka di atas kesusahan itu. Dan Rasulullah melepas diri daripada mereka ini, yang mana mereka ini adalah lemah imannya, dan mereka ini tak boleh bertoleransi, tak boleh nak hadap dengan musibah, membuka jalan-jalan atau celah-celah zaman jahiliah. Dan kita sampai ke bahagian terakhir. Okey, bahagian terakhir adalah fiqh hadis. Fiqh hadis ni adalah di mana korang kita simpulkan fiqh hadis, fiqh dalam hadis tu sendiri. Okey, pertama adalah dilarang, haram untuk mereka meratap mereka tak puas hati, marah dengan takdir Allah. Okey, yang sakit. Okey, takdir Allah ni ada yang baik, ada yang buruk. Okey, macam baik adalah jodoh, yang buruk adalah mati tu lah, kehilangan. So mereka ni, kita ni dilarang, kita ni diharamkan untuk menentang ataupun tak puas hati dengan takdir Allah. Boleh sedih, sebab sepakat ulama mengatakan kita boleh sedih dengan pemergian seseorang, tapi tak boleh untuk meratap, tu diharamkan. Okey. Yang kedua adalah diharamkan untuk mengikut jejak langkah jahiliah. Sebab ada beberapa perkara yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Abdul Malik Al-Ash'ari, yang mana mereka ini adalah mafhum dia dan di antaranya adalah aniyahah, iaitu meratap tu lah. Okey, so kita dilarang. Rasulullah larang sangat. Dan yang ketiga, okey, kita yang terpotong. Okey. So yang kedua, diharamkan untuk mengikut jejak langkah jahiliah dalam urusan seharian kita. Okey. Dan yang mana ia bercanggahan dengan penetapan oleh Allah sendiri. Sebab ada satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, mafhum dia, ada 4 hal umatku yang termasuk dalam urusan jahiliah, dan di antaranya adalah meratap mayat. Okey. Yang ketiga adalah sesungguhnya perbuatan dan kata-kata yang meratap ini adalah termasuk dalam dosa-dosa besar. Dan yang keempat adalah tak mengapa untuk bersedih dan juga menangis. Okey, sebab Rasulullah sendiri pernah menangis sebab bila kehilangan Ibrahim, anak baginda menangis. Baginda mengatakan baginda menangis dan juga berasa sedih di hati. Dan baginda bersabda,
ti, tidak kami katakan apa yang tidak diredai oleh Rob. Dan sebahagian mereka layak untuk menangis. Sebab of course lah, kita sedih untuk pemergian, takkan kita senyum je kan. So itu saja hadis yang saya bentang hari ni. Sebab kita ada limit masa 10 minit. Kalau nak panjang, insyaAllah kita boleh jumpa ataupun boleh tanya yang lebih pakar. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.